Selamat datang ke channel Pendaki Solo. Air bergerak dengan deras sekali dan boleh membahayakan kepada semua pendaki. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Paparan untuk siri keempat, sengsara di sebalik kejayaan atau struggle behind successful pada pendakian saya yang ke-11 ke puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara, iaitu Gunung Kinabalu. Pelbagai cabaran dan rintangan saya terpaksa lalui sepanjang pendakian naik dan turun Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter itu. Dari bermulanya pendakian ke 11 ini, saya terpaksa merempuh rintangan dan terpaksa akur kepada faktor alam semula jadi seperti hujan angin kuat, ribut ketika mendaki, naik dan turun Gunung Kinabalu. Terus saksikan visual yang saya paparkan ini bermula daripada pendakian saya ke-11 daripada 111 kali dalam 111 hari mendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Kita saksikan dan jangan lupa subscribe, like and share channel Pendaki Solo jika ianya memberi manfaat kepada anda semua. Kita saksikan. Okey. Tahu dia jangan sini waktu lu jangan. Hai. Januari 2010 merupakan pendakian saya yang ke-17. Saya sampai di puncak Gunung Kinabalu pada pukul 19 Januari 2010
pengetahuan anda semua, pada 10 Januari 2010, saya start mendaki untuk pendakian saya yang ke-11, bermula di Timpohong Gate pada jam 8.30 pagi dan tiba di puncak pada pukul 4.26 petang. Berapa lama saya mendaki itu? Lama, anda kiralah sendiri berapa jam. Dan tiba di Timpohong Gate, ketika turun terpaksa meredah pelbagai halangan dan tiba pada jam 1 minit sebelum pukul 11 malam, iaitu pukul 10.59 malam. Sementara untuk pendakian saya yang ke-12, 13, 14, 15 maintain. Saya bergerak pagi, saya sampai di puncak sebelah petang dan turun ke bawah, tiba di Timpohong Gate bawah daripada jam 11 malam. Masa itu saya terpaksa melalui pelbagai halangan, cabaran, rintangan, seperti saya terpaksa merempuh banjir, ayak terjun. Kat gunung pun ada ayak terjun. Seperti yang anda lihat kan? Anda lihat dalam paparan saya sebelum ini. Air terjun, banjir, angin kuat, ribut, kabus tebal, membuatkan pemandangan kita tak berapa jelas, tak berapa jarak penglihatan kita amat rapat. Okey. Kalau nak tahu kan, memang terutama pada pendakian saya yang ke-16, memang agak perik juga, kerana saya terpaksa berdepan dengan air terjun. Air terjun memang sukarlah untuk dilepasi masa tu. Saya terpaksa gerak perlahan dan tiba di puncak pukul 5.13 malam petang. Pukul 5.13 petang saya sampai di puncak dan tiba di Timpohong Gate pada pukul 10.30 malam. Itu agak laju juga perjalanan saya, pergerakan saya. Okey, sementara pendakian saya yang ke-17 itu amat mencabar. Betul-betul mencabar. Sebab apa dah? Hujan lebat sejak awal pagi. Setibanya di Panalaban, sekarang ni Panalaban, dulu orang memanggil Labarata kan, kelihatan air dah nampak dah dekat kawasan-kawasan puncak tu, dah nampak air. Kita lihat di Panalaban dah nampak air terjun daripada kawasan puncak. Ketika itu saya terus mendaki walaupun hujan. Walaupun hujan saya terus mendaki juga. Saya cuba mendaki juga. Dan sehinggalah sampai di Rock Face. Tapi untuk sekarang ini dah tak ada laluan di Rock Face tu kan. Dah ada laluan baru. Dulu ketika itu saya menggunakan Rock Face. Dan tiba di Rock Face tu, tengok saja depan, alamak, air terjun amat kuat sekali. Derah lagi tu. Tali tu bergoyang-goyang dia. Tali yang kita pegang untuk naik ke Rock Face tu kan, menyebabkan maling gunung. Brother, saya tak berani nak naik. Maling gunung cakap dengan saya, alamak, apatah lagi saya. Kalau awak tak berani, macam mana saya nak berani? Tapi saya tengok masa tu hujan lebih sikit pada renyai tau. Nak kata lebat, tak lebat mana sangat. Tetapi kawasan di atas gunung tu memang agak lebat. Saya difahamkan sebab masa itu, sebelum itu, ranger memberitahu semua pendaki tidak dibenarkan naik ke puncak pada awal pagi sebelum itu. Seramai 110 orang tak boleh naik, semua kena turun lah. Saya bersama dengan maling gunung terpaksa turun lah. Masa itu wakil UMS tak ada. Dia orang tak ada, dia orang tak berani sebab hujan, dengan cuaca yang kurang baik. Tak ada.
So saya terpaksa ambil keputusan, walaupun sedih tak dapat nak pergi ke puncak, saya terpaksa akur dengan keadaan alam semula jadi dan keadaan cuaca pada masa itu tidak mengizinkan saya untuk terus mendaki. So saya terpaksa bergeraklah meninggalkan rock face itu kembali ke Panalaban dan saya berehat di Burlington Hut seketika sementara cuaca baik. Tunggulah tunggu sampailah pukul 7 pagi keesokan hari. Mahai, rupanya dia orang bagi saya relax dan pukul 7 dia akan cakap, habis pukul 2 pagi tadi boleh nak tak boleh naik 88 orang pendaki semua kena turun. Tak ada berjaya 2 hari dia orang tak boleh naik ke puncak. Okey. Selepas pukul 7 pagi tu kami terus naik ke puncak lah. Naik ke puncak dan tiba di puncak pada pukul 10.26 pagi. Selepas tu ambil bergambar sikit. Keadaan cuaca masa tu cantik lah sikit. Kan tak hujan tapi tak panas, angin ada, kabus ada, semua ada. Okay? Lepas tu kami terus turun lah dan tiba di Timpong Gate pukul 2.30 petang. Pada mulanya saya rasa saya nak naik balik. Tetapi alamak, dah hutam satu pendakian dah rugi. Itu yang waduh, macam mana saya nak buat nanti ni. Tapi tak apa, saya akan buat magic. Saya akan buat magic. Tapi hari apa pendakian saya yang keberapa nanti saya akan buat kemudian. Tapi yang pasti saya akan mendaki sebanyak 111 kali dalam tempoh 111 hari. Tak boleh lebih. Saya kena gantikan. Saya akan buat magic. Okay, satu kali. So, pada 18 Januari 2020 untuk pendakian saya yang ke-18, saya bersama guide ataupun maling gunung terpaksa merakak. Bila tiba di atas pada kawasan 8 km tu, bawah sikit tu, agak 8 sikit tu, tetapi itulah merupakan kawasan laluan angin. Memang angin kuat. Saya berdiri macam tu, huyung hayam saya, menyebabkan saya dan guide merakak lah kat situ. Terpaksa merakak. Kalau tak merakak, mungkin boleh terbang lah masa tu angin. Sambil merakak tu pegang tali yang disediakan untuk sampai ke puncak. Dan saya telah tiba di puncak setinggi 4095 meter itu pada pukul 4.58 petang, dekat pukul 5 lah. Dan selepas itu saya terus turun lah, bergerak dengan agak pantas sedikit. Walaupun kaki itu bukan kuat mana sangat dah kan, dah nak masuk 20 pendakian, hampir 20 pendakian dah. So selepas itu saya tiba di Timpong Gate pukul 10.20 malam. Pergi pagi balik malam. Itulah hari-hari saya kan. Pada pendakian saya yang ke-19, cuaca pada awalnya cantik. Lepas tu dia bertukar. Berkabus tebal, hujan. Lepas tu angin kuat. Itu yang membuatkan menggigil ya. Bertambah letih. Terpaksa saya hadapi. Tapi itulah rintangan yang saya terpaksa hadapi. Sebanyak
111 kali sehingga 10 April nanti. Saya akan menentukan tarikh dan cuaca yang sesuai untuk menentukan pendakian sebanyak 3 kali dalam tempoh. Melunturkan semangat saya untuk meneruskan cabaran. Sekali fikir, apa ni? Kenapalah cuaca macam ni? Memang terdetik di hati. Sebab dia dah cabaran yang saya terpaksa hadapi itu seperti hujan lebat, angin kencang, ribut. Dia telah mengganggu kelancaran perjalanan naik turun saya. Tetapi itulah cabaran yang saya terpaksa hadapi sebelum mencapai satu kejayaan. Walaupun saya terpaksa melangkah long lay, ekoran, pelbagai dugaan yang saya terpaksa hadapi pada pendakian yang ke-11 itu, akhirnya tiba di puncak pukul 6 petang. Dulu pukul 2, pukul 3, pukul 4, sekarang dah pukul 6 petang baru sampai di puncak. Dan tiba di kembali timbul pukul 11.30 malam. Maka masuklah kepada pendakian saya yang ke-20. Mulalah tu yang ke-20 ni. Kalau nak tahu, tapak kaki saya dah mula rasa ngilu-ngilu, rasa pedih-pedih, dah rasa macam dah lipis saja dah. Kan? Dah lah tu jari-jari kaki saya dah melecek. Melecek kata orang. Itu yang tambah pedih tu. Kan bila pakai nak pakai kasut pun sengsara. Apatah lagi lutut saya dah dah rasa longgar. Itu baru nak masuk 20. Peha, maza-maza dah rasa sengau-sengau, dah rasa semacam berketul-ketul tu, lain macam tekam saja dah. Apa rasa tu anda tahulah kan. Kalau nak tahu, anda nak tahu macam mana rasa, kalau anda tak pernah jogging, tak pernah buat exercise apa, first day buat exercise, buat maksimum sedikit, selepas satu hari tu, anda akan rasa macam mana. Macam itulah saya rasa. Pada hari tu, pada pendakian saya yang ke-20 tu, saya tiba di puncak pada pukul 4.45 petang. Dan selepas ambil gambar, ambil video sedikit, ambil view sedikit, ni semua gedebak, makan sikit, minum sikit. Lepas tu kami tu terus-teruslah sebab cuaca tak berapa mengizinkan untuk kita duduk lama di puncak. Okey. Ditambah-tambah pula, kalau rehat lama tu nak gerak balik ni dahlah kaki saya macam ni, maza saya ni, lutut saya ni kan, kalau berhenti lama sikit dah mula nak liat sakit. Bukan apa, sakit. Nak mula gerak. Lepas tu, selepas tu semua berada di puncak, tengok suasana sedikit, ambil feel sedikit. Lepas tu kami turunlah. Turun sampai di Timpohong Gate pada pukul 8.28 malam. Semua malam sampai di. Fenomena biasa. Masuk pendakian ke-21 sampailah pendakian saya yang ke-24. Sama, lebih kurang je masa tu. Gerak pagi sampai puncak petang. Lepas tu sampailah di bawah malam. Kecuali yang miss satu hari tu, pendakian saya yang ke-17 tu. Pendakian saya yang ke-17 satu hari. Maka masa 2 hari tu jadi tadi hutam 1 hari mendaki. 1 pendakian. Okey. 1 pendakian dah hutan. Saya terpaksa hutan dah. Bila nak bayar hutan tu, itu saya akan buat magic. Walaupun kaki saya, lutut saya, betih, paha rasa sakit, tetapi
Ianya tidak melunturkan semangat saya untuk menghabiskan pendakian sebanyak 111 kali dalam tempoh 111 hari. Walau apa pun, dugaan dan cabaran, itulah dinamakan cabaran sebenar untuk mencapai satu kejayaan. Yang pasti, kalau anda nak tahu, selepas ini, iaitu dalam pendakian saya yang ke-25 dan seterusnya tu, sebelum habis 111 hari, saya akan buat magic untuk menggantikan hutan satu hari itu, supaya ianya menjadi 111 kali dalam tempoh 111 hari mendaki di puncak gunung Kinabalu sebagai yang first in the world. Anda ingin tahu bagaimana caranya? Bagaimana saya melakukan magic itu? Sebelum itu, kenalah subscribe and like, share dulu channel Pendaki Solo. Baru anda boleh tahu bila siri yang kelima nanti. Saya akan ceritakan kepada anda semua pada siri kelima dan seterusnya dalam paparan liku-liku dan rintangan menuju ke puncak Gunung Kinabalu bermula pendakian yang ke-25 pada siri yang ke-5 nanti. Oleh itu, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana menonton channel Pendaki Solo. Kita jumpa lagi untuk next siri dalam rintangan di sebalik kejayaan atau struggle behind successful 111 time in 111 days without medical leave. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk next siri. Tunggu di siri yang ke-5. Bye. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.